kita pada kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam bahagia. Apa khabar kamu berada di luar sana? Cikgu mengharapkan semua murid cikgu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat, bahagia dan dapatlah belajar bersama-sama cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin mengajar kamu dengan bahasa Melayu tahun 5. Sebelum itu, ambillah buku bahasa Melayu kamu dan bukalah pada muka surat 178. Buka buku teks bahasa Melayu tahun 5 dan bukalah pada muka surat 178. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengajar kamu tata bahasa. Apakah tajuk kita pada hari ini? Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu seperti tadi yang cikgu beritahu kamu. Cikgu akan ajar tata bahasa dengan tajuk kolam pancing ikan. Baiklah, sebelum itu ingin cikgu memberitahu kepada kamu, aktiviti kita pada hari ini adalah menyatakan dan membina ayat menggunakan kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan mengikut konteks. Pada hari ini, sebelum cikgu mengajar kamu kolam pancing ikan pada muka surat 178, ingin sekali cikgu menerangkan dan memberitahu kepada kamu apakah dia kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Kata berimbuhan apitan ialah penggabungan dengan kata dasar akan membentuk makna tertentu. Maksud kata berimbuhan apitan ialah penggabungan dengan kata dasar akan membentuk makna yang tertentu. Contohnya, kata dasar basuh. Bila kita berikan perkataan basuh dengan kata berimbuhan apitan, maka perkataan basuh akan menjadi, contohnya, kata dasar basuh tadi, membasuhkan ataupun dibasuhkan, dibasuhi. Okay. Itu adalah antara contoh menggunakan kata dasar apabila kita menggunakan kata berimbuhan apitan. Manakala kata berimbuhan sisipan ialah salah satu imbuhan yang mengalami proses menyisip imbuhan dalam kata dasar. Kata berimbuhan sisipan adalah merupakan salah satu imbuhan yang mengalami proses menyisip imbuhan dalam kata dasar. Contohnya, kata berimbuhan sisipan yang menyisip, kita sisipkan dalam kata dasar, contohnya iaitu im, selain itu in. Itu adalah antara kata berimbuhan sisipan yang disisipkan dalam kata dasar. Baiklah, setelah cikgu menerangkan apakah dia kata berimbuhan awal apitan dan kata berimbuhan sisipan, maka kita teruskanlah pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk
kolam pancing ikan berdasarkan buku teks yang kamu miliki dan paparan yang telah pun cikgu paparkan di hadapan kamu. Marilah bersama cikgu kita baca perbualan Farisha dan datuknya. Kolam pancing ikan. Farisha dan keluarganya membantu perusahaan kolam pancing ikan datuknya. Terima kasih Farisha kerana menolong datuk mengemaskan stor ini. Stor ini tidak lagi selera. Sama-sama datuk, mengapakah stor ini dikemaskan? Datuk ingin membuka kedai menjual peralatan memancing. Kedai ini sinambung daripada pembinaan kolam pancing ikan. Wah, menarik idea datuk. Nanti Farisha bantu kakak menanam pokok di tepi gelanggang takraw itu. Tempat itu akan dijadikan tempat letak kenderaan oleh pelanggan. Cuba lihat di tepi kolam sana. Tebing kolam dipasangkan cerucuk oleh ayah dan Faris agar tidak runtuh. Farisha, buangkan tali tangsi yang serabut itu kerana membahayakan pengunjung. Kemudian, cabutkan kemuncup itu. Hati-hati semasa mencabutnya supaya telapak tangan tidak kelupas. Baiklah, ayah. Terima kasih semua. Kolam pancing ikan kita makin gemilang dengan cahaya lampu. Datuk mengharapkan perusahaan ini akan lebih maju. Itu adalah antara perbualan Datuk, Farisha, ayah dan Faris melalui kolam pancing ikan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 178. Maka setelah kita membaca perbualan tersebut, kita akan melihat yang mana satukah perkataan yang telah pun diberikan kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Baiklah, sama-sama kita lihat pada awal perbualan itu tadi. Kita baca sekali lagi. Kolam pancing ikan. Farisha dan keluarganya membantu perusahaan kolam pancing ikan datuknya. Terima kasih Farisha kerana menolong datuk mengemaskan stor ini. Stor ini tidak lagi selera. Dalam perbualan dialog datuk ada dua kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Yang mana salah satunya perkataan mengemaskan daripada kata dasar kemas. Okey, mengemaskan itu adalah kata berimbuhan apitan, iaitu kata dasar kemas diapitkan mengemaskan. M-E-N-G, meng-K-A-N di belakangnya, mengemaskan. Manakala perkataan selera adalah kata berimbuhan sisipan daripada E-L. Okay. E-L. S-E-L-E-R-A-K. Selera. E-L. Okay. Maka kata berimbuhan apitan, mengemaskan, dan selera kata berimbuhan sisipan. Sama-sama datuk, mengapakah stor ini dikemaskan? Okey, daripada perkataan kemas juga ada kata berimbuhan apitan, dikemaskan dengan apitan di dan belakangnya kan dari kata dasar kemas. Maka perkataan dasar kemas ada dua perkataan berimbuhan apitan. Yang pertama mengemaskan, yang kedua dikemaskan. Manakala kata berimbuhan sisipan selera. Seterusnya,
Datuk ingin membuka kedai menjual peralatan memancing. Kedai ini sinambung daripada pembinaan kolam pancing ikan. Kata Datuk di sana ada beberapa kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Salah satunya peralatan. Datuk ingin membuka kedai menjual peralatan daripada kata dasar alat. Okey, imbuhan apitannya per dan an di belakangnya. Maka kata dasar alat apabila kata berimbuhan apitan menjadi peralatan. Dan kedai ini sinambung. Sinambung adalah kata berimbuhan sisipan. In. Sinambung adalah kata berimbuhan sisipan in. Daripada pembinaan kolam pancing ikan. Daripada kata dasar bina, apabila kata berimbuhan sisipan disimpan dalam kata dasar bina pembinaan. Maka dalam kata-kata Datuk di sini ada 3 kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Yang pertama, peralatan dari kata dasar alat, sinambung dari kata dasar apitan in, dan pembinaan daripada kata dasar bina. Wah, menarik idea Datuk, kata Farisha. Seterusnya, nanti Farisha bantu kakak menanam pokok di tepi gelanggang takraw itu. Tempat itu akan dijadikan tempat letak kenderaan oleh pelanggan. Adakah kamu nampak kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan dalam kata-kata dialog Datuk di sini? Ya, ada. Iaitu Farisha bantu kakak menanam pokok di tepi gelanggang takraw itu. Gelanggang adalah kata imbuhan sisipan il. Gelanggang adalah kata berimbuhan sisipan il. Kemudian tempat itu akan dijadikan tempat letak kenderaan oleh pelanggan. Yang mana perkataan dasar jadi. Okey, diberikan kata berimbuhan apitan di dan kan di belakangnya. Dijadikan. Maka dijadikan adalah kata berimbuhan apitan dan gelanggang il adalah kata berimbuhan sisipan. Seterusnya, apa kata Datuk? Cuba lihat di tepi kolam sana. Tebing kolam dipasangkan cerucuk oleh ayah dan Faris agar tidak runtuh. Di sini terdapat kata berimbuhan apitan, iaitu dipasangkan. Kata berimbuhan apitan di hadapan dan kan di belakang daripada kata dasar pasang. Dipasangkan. Manakala kata berimbuhan sisipan cerucuk daripada kata imbuhan sisipan maafkan cikgu, iaitu cerucuk. C-E-R-U-C-U-K. Cerucuk. Okey, kata berimbuhan sisipan er. Itu adalah perbualan Datuk. Seterusnya, Farisha buangkan tali tangsi yang serabut itu kerana membahayakan pengunjung. Kemudian, cabutkan kemuncup itu. Hati-hati semasa mencabutnya supaya telapak tangan tidak kelupas. Adakah kamu nampak daripada pembacaan kita bersama-sama? Banyak kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan daripada perbualan ayah. Baiklah, kita baca lagi sekali.
Farisha, buangkan tali tangsi yang serabut. Serabut adalah kata berimbuhan sisipan daripada ER. Okay, serabut adalah kata berimbuhan sisipan daripada ER. Itu kerana membahayakan daripada kata dasar bahaya, maka kata berimbuhan apitan di hadapan mem dan di belakang kan daripada kata dasar bahaya membahayakan pengunjung. Kemudian cabutkan kemuncup itu. Kemuncup juga adalah kata berimbuhan sisipan daripada EM. Kemuncup adalah kata berimbuhan sisipan EM. Hati-hati semasa mencabutnya supaya telapak tangan tidak kelupas. Mencabutnya adalah kata berimbuhan apitan daripada men dan di belakangnya daripada kata dasar cabut. Mencabutnya adalah kata dasar kata berimbuhan apitan. Manakala telapak adalah kata berimbuhan sisipan EL. Telapak EL. Tangan tidak kelupas. Kelupas juga adalah kata berimbuhan sisipan EL. Maka dalam perbualan ayah di sini ada beberapa kata berimbuhan apitan, iaitu membahayakan dan mencabutnya. Manakala kata berimbuhan sisipan, kemuncup, telapak, kelupas. Baiklah ayah, terima kasih semua. Kolam pancing ikan kita makin gemilang dengan cahaya lampu. Datuk mengharapkan perusahaan ini akan lebih maju. Di sini kata-kata Datuk mempunyai kata berimbuhan apitan, iaitu mengharapkan daripada kata dasar harap di hadapan meng dan di belakang kan, maka kata berimbuhan apitan daripada kata dasar harap mengharapkan dan perusahaan, iaitu kata dasar usaha diapitkan di depan dengan per dan di belakang an, menjadikan perusahaan. Manakala kata berimbuhan sisipan di sini gemilang, iaitu daripada EM. Kata berimbuhan sisipan gemilang, iaitu EM. Maka berdasarkan daripada pembacaan cikgu bersama-sama kamu yang berada di luar sana, dapatlah kita simpulkan beberapa kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan seperti yang telah pun cikgu terangkan tadi. Antaranya, kita baca sekali lagi, iaitu mengemaskan, selerak, dikemaskan, peralatan, memancing, pembinaan, sinambung. Kemudian, gelanggang, dijadikan, pelanggan. Seterusnya, dipasangkan, cerucuk. Dan akhirnya, pada perbualan ayah di sini, serabut, membahayakan, kemuncup, mencabutnya, telapak, kelupas. Akhir perbualan Datuk. Kemudian ada perkataan gemilang, mengharapkan, perusahaan. Itu adalah antara kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Maka aktiviti kita adalah membina ayat daripada perkataan berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan yang telah pun cikgu
nyatakan kepada kamu tadi. Tetapi jangan bimbang, cikgu telah membantu kamu supaya lebih senang mengenal pasti melalui perbualan Datuk, Farisha, Ayah dan Faris. Cikgu telah pun membantu kamu dengan menggunakan peta pokok. Baiklah, di hadapan kamu ada peta pokok yang mana cikgu telah pun mengkategorikan kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan sisipan. Untuk kemudahan kamu yang berada di luar sana, kita baca sekali lagi. Dalam perbualan tersebut, kata berimbuhan apitan yang pertama, mengemaskan, daripada kata dasar kemas. Peralatan, dari kata dasar alat. Dari kata dasar bina, pembinaan. Dari kata dasar kemas, dikemaskan. Seterusnya nombor 5, dijadikan. Dari kata dasar jadi, membahayakan, bahaya kata dasarnya. Mencabutnya, kata dasar cabut. Mengharapkan, kata dasar harap. Kata dasar pasang, dipasangkan. Dan akhirnya yang ke-10, dari kata dasar usaha, perusahaan. Manakala bagi kata berimbuhan sisipan, yang pertama, selerak daripada IL, sinambung daripada IN, gelanggang daripada IL, cerucuk daripada IR, gemilang daripada IM, dan yang keenam, kemuncup daripada IM, telapak daripada IL, dan kelupas daripada IL. Maka daripada 18 patah perkataan ini, iaitu 10 daripada kata berimbuhan apitan dan 8 daripada kata berimbuhan sisipan, maka cikgu hendakkan kamu membina ayat dengan menggunakan kata berimbuhan tersebut. Baiklah, lagi cikgu memudahkan kamu. Cikgu akan menerangkan apakah maksud kata berimbuhan sisipan. Kerana kalau kata berimbuhan apitan, senang je kamu faham apakah makna mengemaskan, peralatan, pembinaan, dikemaskan, dijadikan, membahayakan, mencabutnya, mengharapkan, dipasangkan, dan perusahaan. Itu adalah makna yang senang dan kamu dapat memahaminya dengan mudah. Manakala kata berimbuhan sisipan, ada jugalah beberapa perkataan berimbuhan sisipan yang kamu kurang pasti. Maka jangan susah hati. Cikgu nyatakan apakah makna kata berimbuhan sisipan tersebut. Yang pertama, selerak. Selerak tu maksudnya bersepah. Bilik adik selerak pagi ini kerana tidak dikemaskan. Yang kedua, sinambung. Sinambung maksudnya berlanjutan atau berterusan atau berpanjangan. Musim kemarau sinambung lagi ke bulan April. Maksudnya musim kemarau itu berlanjutan, berpanjangan ke bulan April. Itulah maksud sinambung, iaitu berlanjutan atau berterusan atau berpanjangan. Itu maksud sinambung. Manakala maksud gelanggang pula ialah ruangan atau tempat berlawan. Gelanggang badminton di Dewan Kampung Pelita sungguh besar. Maksudnya gelanggang itu bermaksud ruangan atau tempat berlawan. Manakala maksud cerucuk ialah batang yang ditanam untuk menguatkan asas tapak sesuatu bangunan. Cerucuk bermaksud batang yang ditanam untuk menguatkan asas tapak sesuatu bangunan. Sebelum rumah Datuk dibina, pekerja telah pun menanam beberapa batang cerucuk supaya rumah Datuk kukuh.
Itu maksudnya cerucuk, iaitu batang yang ditanam untuk menguatkan asas tapak sesuatu bangunan. Manakala maksud gemilang ialah bercahaya, terang benderang, ataupun cemerlang. Mungkin kamu kata Nina mengenang zaman gemilangnya ketika dia berumur 12 tahun. Maksudnya gemilang bermakna bercahaya, terang benderang ataupun cemerlang. Kamu kena binalah ayat berdasarkan perkataan gemilang tersebut. Manakala perkataan kemuncup. Kemuncup ialah sejenis tumbuhan iaitu rumput jarum. Yang mana jika kamu berjalan menggunakan kain yang panjang, yang labuh atau seluar yang labuh, kemuncup ni, tumbuhan ni ataupun rumput ni akan masuk dan melekat pada baju kamu yang labuh tersebut. Kemuncup adalah sejenis tumbuhan iaitu sejenis rumput jarum yang boleh melekat pada hujung baju kita yang labuh. Okey, kemudian ketujuh, telapak. Telapak adalah telapak tangan ataupun telapak kaki kita. Dia meletakkan wang itu di telapak pengemis tua tersebut. Telapak tangan kita, telapak kaki kita lah, permukaan tangan kita ni ataupun telapak kaki kita untuk kita pijak ke tanah, ke lantai tu. Dan akhir sekali kelupas. Kelupas adalah mengelupas atau tertanggal. Okey, kelupas maksudnya mengelupas ataupun tertanggal. Beberapa minggu selepas bayi itu dilahirkan, kulitnya kelupas, menandakan dia semakin membesar. Itulah maksud ke-8 kata berimbuhan sisipan. Maka cikgu mengharapkan setelah cikgu mengkategorikan 10 kata berimbuhan apitan dan 8 kata berimbuhan sisipan kepada kamu, dan cikgu juga telah pun menerangkan makna kata berimbuhan sisipan: selerak, sinambung, gelanggang, cerucuk, gemilang, telapak dan kelupas. Besarlah harapan cikgu kamu dapat membina 18 ayat. Kamu bina ayat 10, membina ayat kata berimbuhan apitan, dan 8 kata berimbuhan sisipan dengan tulisan yang kemas. Jangan bimbang, tidaklah susah ayat kamu. Janganlah membina ayat yang panjang dan meleret-leret sehinggakan tata bahasa struktur ayatnya salah. Binalah ayat yang ringkas. Bilik adik nampak selerak pagi ini kerana tidak dikemaskan. Saya mengemaskan bilik awal pagi tadi. Peralatan sukan di stor sukan sekolah nampak kemas. Pembinaan bangunan itu memakan masa 5 tahun. Dan itu adalah beberapa contoh yang telah cikgu berikan kepada kamu. Baiklah, itulah sahaja pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk kolam pancing ikan. Maka harapan cikgu, binalah ayat kamu dengan elok, tulislah dengan kemas, simpanlah tanda nokta di belakang ayat kamu. Akhir sekali, pesanan cikgu, belajarlah rajin kerana yang pastinya orang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan.